Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuition online kita Perlis Mengaji, kita sambung lagi untuk tajuk yang seterusnya. Baik, sebelum kita mulakan tajuk pada hari ini, cikgu nak bagi sedikit motivasi untuk para pelajar. Ya. Okay, the only way to learn mathematics is to do mathematics. Maksud dia, satu cara, satu jalan untuk belajar matematik ialah dengan membuat matematik. Maksud dia kita kena buat, baru kita belajar. Ya. Baik, seterusnya untuk pada hari ini kita akan mengulang kaji tentang persamaan kuadratik, iaitu soalan dalam kertas 2 bahagian A. Ya, persamaan kuadratik. Sebelum kita menyelesaikan persamaan kuadratik, kita perlu susun dalam bentuk umum bagi persamaan kuadratik, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Ya. Baik, bila kita dah susun dalam bentuk umum, okey, kita akan fakturkan, ya, kita akan fakturkan sama dengan kosong, dan seterusnya para pelajar boleh menentukan nilai bagi X. Okey, untuk menentukan nilai bagi X, pelajar boleh menggunakan kalkulator, ya. Iaitu kita kena tekan mod dan kita akan dapat EQN, kita tekan 1 dan seterusnya kita tekan degree dan masukkan nilai-nilai. Okey. Mari kita cuba tengok contoh soalan. Selesaikan persamaan kuadratik berikut. X kuasa 2 tolak 5X sama dengan 2 dalam kurungan 3 tolak 2X. Okey. Okey, bagaimana kita nak selesaikan persamaan kuadratik berikut? Okey, kita tengok. Baik, ini soalan, ya, soalan dia. Okey, baik. Jadi, langkah yang pertama pelajar-pelajar kena darab yang dalam kurungan iaitu 2 darab 3 6, ya, 2 darab 3 6, 2 darab 2 jadi 4. 2 darab 2x jadi 4x. Okey. Jadi untuk menulis dalam bentuk am, ya, dalam bentuk am kita perlu memberikan jawapan dia kosong. Ya, untuk memberikan jawapan kosong maka kita perlu tolak 6 tambah 4x. Ya. Itu jawapannya. X kuasa 2 tolak 5x tambah 4x tolak 6 sama dengan kosong. Ya. Baik, para pelajar. Dan kita lihat bahawa ada dua nilai x, iaitu negatif 5x tambah 4x. Maka kita perlu selesaikan 5x tambah 4x tersebut, ya. Okey, x kuasa 2 tolak x, iaitu 5x tolak dengan 5, negatif 5x tambah 4x, ya, maka dia jadi negatif x. Tolak dengan 6 sama dengan kosong. Okey, seterusnya para pelajar menggunakan kalkulator, ya, menggunakan kalkulator. Okey, pelajar akan dapat nilai x sama dengan 3. Okey, dan x sama dengan negatif 2. Jadi para pelajar boleh menulis pemfakturan di sini, ya, x tolak 3, x tambah 2 sama dengan kosong. Untuk soalan persamaan kuadratik, kita akan diberikan markah apabila kita berjaya menulis persamaan dalam bentuk am. Ya, persamaan dalam bentuk am. Dan seterusnya markah yang kedua diberi pada pemfakturan yang betul. Ya, seterusnya kita akan diberikan markah pada jawapan x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 2. Okey, para pelajar dapat, ya? Baik, ini contoh soalan SPM yang pernah keluar, ya. Seterusnya kita lihat soalan seterusnya, ya, kesilapan biasa, ya, kesilapan. Okey, kita tengok kesilapan yang biasa dilakukan oleh pelajar. Yang pertama, pelajar berjaya menulis dalam bentuk am. Menulis dalam bentuk am, x kuasa 2 tolak x tolak 6 sama dengan kosong. Tetapi pelajar tidak membuat pemfakturan. Pelajar tidak membuat pemfakturan. Terus menulis jawapan x sama dengan 3, x sama dengan negatif 2.
maka pelajar kehilangan 3 markah. Hanya satu saja pelajar berjaya mendapat markah, ya. Okey, kesalahan yang lain. Yang kedua, X kuasa 2 tolak X tolak 6 sama dengan kosong. Ini adalah bentuk am yang betul. Okey, sekarang cuba pelajar lihat. Ya, lihat betul-betul. Tadi nilai X kuasa 2 tolak X. Tiba-tiba tertulis. Mungkin disebabkan oleh banyak latihan yang pelajar telah buat. Tiba-tiba pelajar tertulis T. T tolak 3, T tambah 2. Maka pelajar akan kehilangan markah di situ, terus kosong markah. Jadi pelajar terus kehilangan 3 markah. Jadi pesanan cikgu ialah pelajar-pelajar tolong pastikan pelajar-pelajar menulis huruf yang betul ataupun algebra ni yang betul. Ya, jangan salah tulis. Okey, seterusnya kita tengok kesalahan lain lagi. Okey. X kuasa 2 tolak X tolak 6 sama dengan kosong. Ini adalah bentuk am yang betul. Sekarang, di mana kesilapannya? Okey. Sekali pandang nampak macam semuanya betul dan tepat. Tetapi, okey, pelajar lihat kembali di mana ada tanda. Okey, ya. Ada tanda yang dibulatkan, ya, cikgu bulatkan di sini, iaitu tanda koma. Ini bermaksud dua pemfaktoran ini tidak didarab. Ya, ini pemfaktoran yang berasingan. Jadi maka tidak ada markah di situ. Terus jawapan tidak dilihat, kosong markah. Pelajar akan mendapat 1 markah sahaja. Okey. Kita lihat lagi kesalahan yang biasa pelajar buat. Ini soalan yang lain, bukan soalan yang tadi, ya. Soalan ni contohnya pelajar sudah berjaya menulis persamaan dalam bentuk am yang betul. Sekarang pelajar ingin memfaktorkan. Tetapi cuba lihat berapa markah yang pelajar ini dapat, ya, calon ini dapat. Okey, kenapa dibulatkan di situ? Pemfaktoran yang tidak lengkap. Kenapa pemfaktorannya tidak lengkap? Okey, kerana di sini ada 5/2. Jadi, jawapan X sama dengan negatif 5/2 dan X sama dengan 1. Jawapannya betul, dapat 2 markah. Ya? Tetapi yang ini daripada pemfaktoran yang tidak lengkap ini kita bagi 2 markah dan di atas 1 markah maka dia hilang 1 markah. Okey, kesilapan lagi. Ya. Macam tadi juga, ya. Okey. Kesilapan tadi, ya. Okey. Pemfaktoran juga tidak lengkap. Kenapa kita kata pemfaktoran tidak lengkap di sini? Okey. Kerana apabila kita mendarab kembali 2x darab dengan x, maka pelajar tidak akan mendapat negatif 2x kuasa 2. Ya, jadi itu kita panggil pemfaktoran yang tidak lengkap. Tetapi jawapannya x sama dengan negatif 5/2, x sama dengan 1, jawapannya tepat. Ya. Jadi inilah kegunaan kalkulator kita. Pemfaktoran yang tidak lengkap, maka pelajar kena ingat tidak akan mendapat markah penuh. Okey. Okey, seterusnya kita ke soalan yang kedua, iaitu selesaikan persamaan kuadratik 2k kuasa 2 tolak 5 per ataupun bahagi dengan 3 sama dengan 3k. Okey, untuk yang ini 4 markah. Okey, jadi kita tengok, kita tulis dahulu. Yang ini permudahkan lagi, ya. 2k kuasa 2 tolak 5 sama dengan 9k. Bagaimana dapat 9k ini? Iaitu 3 darab dengan 3k. 3 darab dengan 3k dapat 9k. Seterusnya, para pelajar perlu menulis dalam bentuk am, iaitu 2k kuasa 2 tolak 9k tolak 5 sama dengan 0. Okey. Seterusnya, menggunakan kalkulator. Okey, menggunakan kalkulator.
Okey, mod. Okey, mod EQN, ya. Okey, pelajar akan dapat degree, ya. Okey. Seterusnya pelajar tekan A, nilai A ialah 2, nilai B ialah negatif 9, nilai C ialah negatif 5. Okey, pelajar boleh menggunakan kalkulator dengan menekan ya kalkulator anda. Mod akan dapat EQN dan mod lagi sekali akan dapat degree dan tekan 1 ya. Okey, pelajar akan dapat A isikan dengan 2, B negatif 9, C negatif 5. Jadi pelajar akan dapat jawapan K sama dengan negatif 1/2, K sama dengan positif 5. Untuk langkah di sini, pelajar perlu memfakturkan. Ya, iaitu 2K tambah 1. K sini ya, K tolak 5 sama dengan 0. Itulah pemfakturan yang perlu para pelajar tulis. Okey. Ingat ya, pemfakturan mesti ditulis dalam bentuk nombor bulat. Factor must given by whole number, ya, mesti ditulis dalam bentuk nombor bulat. Okey. Bila menulis dalam bentuk am, pelajar akan diberi 1 markah. Pemfakturan 1 markah dan jawapan 1 markah dan jawapan yang kedua akan mendapat 1 lagi markah. Semuanya 4 markah ya. Okey, cikgu teruskan dengan soalan yang lain ya. Selesaikan persamaan kuadratik yang berikut ya. Selesaikan persamaan kuadratik berikut, iaitu 3x tambah 2 per dengan 1 tambah x sama dengan negatif 2x. Okey, jawapan dia. Okey. Kita tengok 3x tambah 2 letak di sini sama dengan negatif 2x 1 tambah x kita darab di sini. Ya. Ada orang panggil darab bersilang. Tak apalah, apa pun kaedahnya, pelajar kena tahu bahawa negatif 2x perlu didarab dengan 1 tambah x. Seterusnya, okey, tengok jawapannya. 3x tambah 2x, negatif 2x, sebab negatif 2x darab 1, jadi negatif 2x. Negatif 2x darab positif x, maka dia akan menjadi negatif 2x kuasa 2. Okey, dapat ya para pelajar? Okey, seterusnya. Okey, untuk mengosongkan di sini ya, nilai di sini, maka kita perlu jadikan dia kosong, maka tolak kita akan tambah balik ya. Dan tambah kita akan tolak balik ya. Jadi negatif 2x. Okey. Negatif 2x di sini bawa ke sini ya, jadi positif 2x ya. Yang ini negatif 2x kuasa 2 menjadi 2x kuasa 2 di sini tambah 3x yang sedia ada tambah 2 sama dengan 0. Sekarang pelajar boleh lihat 3x tambah 2x masih ada 2 nilai. Jadi perlu dijadikan 1 nilai sahaja. Ya, jadi 2x kuasa 2, 3 tambah 2x menjadi 5x tambah 2 jadi 0. Boleh ya? Okey, jangan salah ya kat sini. Seterusnya, menggunakan kalkulator kamu. Ya, kalkulator. Pelajar-pelajar mesti cekap menggunakan kalkulator ya untuk tajuk ni. Okey. Jadi bila kita dapat jawapan x sama dengan negatif 1/2 dan x sama dengan negatif 2, makanya kita fakturkan 2x tolak jadi tambah 1. Ya, x tolak ni jawapan dia jadi negatif 2. Jadi kita lawan dia. X tambah 2 sama dengan 0. Okey, kalau pelajar rajin membuat latihan, insya-Allah saya pasti
ya, kamu akan menguasai soalan persamaan kuadratik ini. Okey, pelajar akan diberi 1 markah untuk persamaan dalam bentuk am, penfaktoran 1 markah. Ya, X sama dengan negatif 1/2, 1 markah, dan X sama dengan negatif 2, 1 lagi markah. Ya. Okey, kita teruskan dengan soalan yang berbentuk penyelesaian masalah. Baik, cikgu ingin menasihatkan para pelajar jikalau soalan berbentuk penyelesaian masalah ini, ya, makanya para pelajar hendaklah membaca dengan teliti, ya. Okey, rajah menunjukkan pandangan sisi sebuah pondok yang terdiri daripada bumbung berbentuk segitiga dan dinding kayu berbentuk segi 4 tepat. Okey, ini gambar rajah dia, ya. Jadi bumbungnya berbentuk segitiga, dinding kayu berbentuk segi 4 tepat. Okey. Gambar rajahnya jelas. Okey, seterusnya. Jadi pelajar akan diberi stimulus di sini, akan diberi penerangan berkenaan dengan pondok ini, ya. Panjang pondok ialah 5 kali lebih panjang daripada tinggi tegak bumbung. Okey, jadi kita kena ingat, ya, panjang ni yang di hadapan kita yang mendatar ni ialah panjang. Panjang ini ialah 5 kali tinggi tegak dia. 5 kali tinggi ni. Okey, sekarang kita baca lagi. Tinggi dinding kayu ialah 4 meter lebih tinggi daripada 3 kali tinggi tegak bumbung. Okey. Okey, ingat tu. Tinggi dinding kayu ni tinggi dia. Ialah 4 meter lebih tinggi daripada 3 kali tinggi tegak. Okey, 3 kali yang ni. Ya, lepas tu tambah lagi 4. Luas bumbung adalah sama dengan luas dinding kayu. Hitung tinggi tegak dalam meter bumbung itu. Okey, jadi pelajar baca betul-betul dan faham betul-betul kehendak soalan. Okey, jadi setelah kita baca, ya, kita faham soalan dia, maka kita rancang apakah strateginya. Okey, kita tengok. Okey, situ X. Kita gantikan nilai X sebab kita tak tahu tinggi dia berapa. Panjang pondok ialah 5 kali lebih panjang daripada tinggi tegak bumbung. Okey, jadi di mana panjang pondok? Di situ panjang pondok 5 kali tinggi tegak. Jadi tinggi tegak tadi kita tulis sebagai X, maka yang ni kita tulis 5X. Kalau pelajar menggunakan huruf yang lain, maka yang ini jadi huruf lain lah. Contohnya di sini P, pelajar akan jadi di sini kita tulis 5P. Okey, seterusnya. Tinggi dinding kayu ialah 4 meter lebih tinggi daripada 3 kali tinggi tegak bumbung. Okey, tinggi dinding ini 4 meter lebih tinggi daripada 3 kali tinggi tegak. Apa maksudnya? Jadi 3 kali, maksud dia 3 kali X tambah dengan 4 meter. Jadi kita dah tulis dalam bentuk algebra, kita akan tulis 3X tambah 4. Ya. 3X tambah 4. Okey. Daripada soalan, kita dapat tahu bahawa luas bumbung adalah sama dengan luas dinding kayu. Luas bumbung adalah sama dengan luas dinding kayu. Okey, kita tengok luas bumbung. Okey. Bumbung, pelajar kena ingat, bumbung berbentuk segitiga. Dan luas dinding kayu ia berbentuk segi 4. Jadi, pelajar kena guna formula luas segitiga, setengah kali panjang, ya, setengah kali tapak ni, panjang yang ni lah. Setengah kali panjang kali tinggi tegak sama dengan panjang kali lebar. Baik. Okey, itu ialah luas segitiga. Yang kuning itu ialah luas segi 4 tepat. Okey.
Jadi 1/2 formula dia kali panjang 5x ini panjang samalah panjang 5x ni sama dengan di atas ni ya 5x kali dengan tinggi tegak bumbung kali dengan x sama dengan 3x ya iaitu lebar dia 3x tambah 4 kali dengan 1 ataupun darab 1. Ya, jadi 3x tambah 4 darab 1 dia akan bagi jawapan yang sama. 3x tambah 4. Okey, 1/2 5x darab x ialah 5x kuasa 2. 2 ni kita pindah ke sana ya. Ataupun 2 ni nanti nak hilangkan kita kena darab 2, maka di sini pun kita darab dengan 2. Okey. Dapat para pelajar? Okey, seterusnya kita tulis dalam bentuk am. Okey, 2 kali 3x 6x 2 kali 4 8. Ya, belum sampai ke bentuk am lagi. Okey, 5x kuasa 2 tolak 6x tolak 8 sama dengan 0. Okey, ini baru dinamakan bentuk am. Okey, seterusnya pelajar faktorkan. Ya, faktorkan tadi menggunakan kalkulator tadi ya. 5x tambah 4 sebab jawapannya negatif 4/5 dan x tolak 2 sebab jawapannya ialah x sama dengan 2. Okey. Baik. Apa dia soalan tadi? Tinggi. Tinggi tegak bumbung. Jadi tinggi tegak bumbung ialah x kan? X. Jadi x sini. X sama dengan 2. Jadi kita boleh tulis tinggi dia ialah 2. Kenapa kita tidak memilih negatif 4/5? Kenapa? Okey. Untuk tinggi ataupun jarak ya, maka kita tidak ada negatif. Jadi kita pilih yang positif. Okey, para pelajar tengok ya. Kita menulis formula untuk luas ya. Kita menulis dalam bentuk am, diberi lagi 1 markah. Pemfaktoran 1 markah. Jawapan tinggi sama dengan 2 diberi 2 markah. Sekiranya para pelajar tidak memilih jawapan, hanya menulis negatif 4/5 ataupun x sama dengan 2, maka pelajar akan diberi 1 markah sahaja. Ya? Boleh nak? Jadi kita teruskan lagi. Ini soalan ya, soalan tahun 2014 ya. Soalan ni soalan tahun 2014. Soalan SPM kita yang pernah keluar ya. Sebuah roket air dilancarkan dari sebuah pelantar. Ketinggian h dalam meter roket air itu pada masa t saat selepas dilancarkan ialah h sama dengan negatif 2t kuasa 2 tambah 3t tambah 2. Bilakah roket air itu tiba di permukaan tanah? Ya, ini soalan yang sebelum ni tidak pernah dilihatlah oleh para pelajar. Ya, mungkin pelajar yang banyak latihan, insya-Allah lah dia pernah lihat. Jadi, bagaimana kita nak faham soalan ni? Di manakah pelantar itu berada? Dan ya, dia tiba permukaan tanah. Jadi kita tengok penyelesaian dia. Ini kita cuba memahami ya. Dia tak ada gambar rajah, tidak ada, cuma ilustrasinya kita lebih kurang macam inilah ya. Okey, jadi kita tengok roket itu dilancarkan dari atas pelantar dan dia tiba di tanah. Okey, dia jatuh kat tanah ni. Jadi okey. Jadi ini ialah persamaan kuadratik dia ya. Okey, jadi O ni kosong ya. Ya, kosong ni sampai di permukaan tanah. Jadi apabila dia sampai di permukaan tanah, maka H ni menjadi kosong. Jadi kena gantikan dengan kosong. Kosong sama dengan 2t kuasa 2. Okey, 2t kuasa 2 tolak 3t
Okey, tolak 3T tolak 2. Kenapa kita tukar? Untuk memudahkan kita memfakturkan persamaan kuadratik ini. Okey. Okey, menggunakan kalkulator. Ya. A dia ialah 2, B dia ialah negatif 3 dan C dia ialah negatif 2. Maka pelajar akan mendapat jawapan T sama dengan negatif 1/2 dan T sama dengan 2. Jadi dengan itu para pelajar boleh memfakturkan. Jangan lupa faktur. Ya, iaitu 2T tambah 1. Pelajar tak boleh tulis T tambah 1/2. Ya, tak boleh. Ya. Jadi T tolak 2 sama dengan 0. Okay, ingat ya, factor must given by whole number. Mesti ditulis dalam bentuk dalam nombor bulat. Ya. Okey, jadi kenapa cikgu tulis reject di sini? Tadi cikgu dah bagi tahu masa kena dalam positif. Masa dia ialah T sama dengan 2. Okey, jadi 1 markah, pemfakturan 1 markah dan jawapan 2 markah. Sekiranya pelajar tidak memilih, maka pelajar akan diberi 1 markah sahaja. Okey, ini soalan. Ya, soalan ni kalau tengok macam senang saja kan? Okey, baik. Cuba pelajar tengok soalan ni. Saleha berumur P tahun. Ya, Saleha berumur P tahun. Aiman adalah 4 tahun lebih tua daripada Saleha. Hasil darab umur mereka ialah 12. Okey. Saleha berumur P tahun. Aiman adalah 4 tahun lebih tua daripada Saleha. Hasil darab umur mereka. Untuk menyelesaikan soalan ini, ya, okey, berdasarkan maklumat di atas ni, kena tengoklah maklumat di atas. Bentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan P. Jadi nak bentuk persamaan kuadratik dalam sebutan P. Jadi kita kena gunakan huruf P. Siapa P? Okey. Siapakah P? P ialah Saleha. P ialah umur Saleha. Ya, Saleha P tahun. Manakala umur Aiman, okey, kalau dah tua tu maksud dia kena tambah. Ya. Okey. Jadi Aiman ialah P tambah 4. Ya, maksud dia lebih, jadi para pelajar kena tambah. Kalau kurang, kena tolak. Okey. Jadi sekarang kita kena faham pula dia kata apa. Hasil darab umur mereka ialah 12. Jadi para pelajar kena darab dua-dua ni. P darab dengan P tambah 4. Ni Saleha, ni abang dia. Saleha darab dengan abang dia jadi 12. Ya, jadi kita tulis dalam bentuk P darab P, P kuasa 2. P darab 4, 4P. 12 bawa ke sini, ya. Jadi tolak 12. Kita nak hapuskan 12 ni, kita tolak 12 untuk jadi kosong. Maka sini pun kita tolak dengan 12. Maka P kuasa 2 tambah 4P tolak 12 sama dengan kosong. Ya. Okey. Dalam kurungan P tolak 2, okey, P tambah 6 sama dengan, okey, sifar. Ya, sifar. Tadi cikgu guna kosong, sekarang cikgu nak guna sifar pula, ya. Okey, sifar samalah dengan kosong. Okey, baik. Jadi P tambah 2, maka P sama dengan negatif 6. Jadi mana kita nak ambil sebagai P? Adakah sama negatif 6 ataupun 2? Jadi kita kena ingat umur orang mana ada negatif. Jadi umur kamu kena ambil P sama dengan 2. Jadi apa soalan dia? Soalan dia ialah cari umur Aiman. Jadi para pelajar perlu mencari umur Aiman.
Umur Aiman ialah P tambah 4. Jadi umur Aiman ialah P tambah 4, iaitu 2 tambah 4 sama dengan 6 tahun. Okey. Okey. Ini contoh soalan kuadratik ya dalam bentuk kibat ya. Ukuran panjang sebuah bilik yang berbentuk segi 4 tepat ialah 3 meter melebihi ukuran lebarnya. Apabila sebuah kapet yang luasnya 6 meter persegi diletakkan di atas lantai bilik berkenaan, didapati masih ada ruang 2 kali ganda luas kapet yang tidak dipenuhi. Okey, para pelajar baca betul-betul ya. Ada satu bilik tu. Jadi bilik tu kita letak kapet. Tapi masih lagi tak muat. Ya, tak dipenuhi. Hitung dalam meter lebar bilik itu. Okey, ini soalan tidak ada gambar rajah. Okey, gambar rajah ini cikgu lukis untuk memahami situasi yang di atas. Okey, contohnya ni satu bilik. Okey, bilik kita berbentuk segi 4 tepat. Okey, sekarang ya ukuran bilik, ukuran bentuk dia kita tak tahu berapa lebar dia. Jadi kita letakkan sebagai X. Okey. Dan kita kata ukuran panjang bilik bentuk segi 4 tepat ialah 3 meter melebihi lebarnya. 3 meter melebihi lebarnya. Maka apa kita nak tulis? 3 meter melebihi lebarnya, kita tulis X tambah 3. Okey, sekarang ada maklumat lain pula. Dia bagi tahu bahawa ada sebuah kapet nak letak dalam ni. Dah letak dah, tapi tak muat. Ada lagi 2 kawasan yang tidak ada kapet. Ya, contohnya dia dah letak dah 6 meter. Jadi ada 2 lagi yang tidak ada. Jadi bila 2 ni tidak ada, makanya sebenarnya berapakah luas sebenarnya? Jadi luas sebenar ialah 6 kali 3 ya. Okey, jadi 18. Maksud dia 6 kali 3 ni ialah 18. X ya panjang kali lebar ya. Lebar ni, lebar, panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar dia X kali X tambah X kali 3. Ya, X kali X, X kuasa 2, X kali 3 ialah 3X, tolak 18 sama dengan 0. Okey, tadi menggunakan kalkulator kamu. Ya, menggunakan kalkulator. Okey, kamu akan dapat jawapan X sama dengan negatif 6, X sama dengan 3. X sama dengan negatif 6, X sama dengan 3. Maka lebar bilik itu ialah 3. Kerana apa? Kerana kita letakkan tadi yang ini sebagai lebar. Jadi X tu ialah lebar. Boleh ya para pelajar? Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, markah yang pertama, markah yang kedua dan markah yang ketiga. Boleh ya? Ketiga, markah yang lebar bilik tu ialah 3, markah dia 2. Baik. Seterusnya kita masuk kepada tajuk persamaan linear 2 ya, persamaan linear 2 ini tajuk tingkatan 3. Jadi dia ada 2 persamaan linear, maka kita panggil dia persamaan linear serentak. Persamaan linear serentak ini boleh diselesaikan ya melalui menggunakan 3 kaedah, iaitu kaedah penghapusan, kaedah penggantian dan kaedah matriks ya. Okey. Persamaan linear serentak juga boleh menggunakan kalkulator, iaitu kita boleh gunakan mod EQN ya, kita pilih unknown dia. Ya. Jadi kita akan masukkan nilai-nilai. Saya pasti ya para pelajar telah tahu macam mana nak menggunakan kalkulator kerana tajuk ini telah kita belajar di tingkatan 3 dahulu. Okey. Okey, soalan 1.
Hitungkan nilai K dan W yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Kita nak hitung nilai K dan W. Okey, sekarang kita tengok ya. 2K tolak 3W sama dengan 10. 4K tambah W sama dengan negatif 1. Sekarang ni semuanya tak sama. Ya, untuk soalan macam ini, cikgu menggalakkan kamu menghapuskan nilai di hadapan. Ya, mudah sikitlah kalau cara penghapusan. Okey, kita tengok ya. 2K tolak 3W sama dengan 10. Okey, sekarang 4K tambah W sama dengan negatif 1. Ini persamaan kedua. Kenapa 4K ini dimerahkan? Ya, sebab kita nak jadikan 2K ini sebagai 4K juga. Kerana kita nak hapuskan nanti. Okay. Jadi kita kena darab persamaan 1 ini dengan 2. Iaitu 1 kali 2. Ya, 1 kali 2 maksudnya persamaan 1 darab dengan 2. Setiap satu ni. Jadi 2 darab 2, 4. Ya, 2 darab 2K jadi 4K. 2 darab 3W jadi 6W. 2 darab 10 jadi 20. Ya, 2 darab 10 jadi 20. Okey, dapat? Seterusnya. Jadi operasi kamu tolak ya. Persamaan 2 tolak persamaan 3. 4K tolak 4K maka habislah, kosong, tak ada. Ini maksud dia penghapusan. Kita hapuskan nilai K. W tolak negatif 6W. Jadi para pelajar kalau tak pasti, kalau tak yakin, pelajar boleh menggunakan kalkulator. 1 tolak negatif 6. Ya. Okay. W tolak negatif 6W. Maka W tambah 6. Maka sebab itulah menjadi 7. Negatif 1 tolak 20. Okey, pelajar kalau tak yakin, guna kalkulator. Negatif 1 tolak 20 menjadi negatif 21. Jadi W ialah negatif 3. Okay, W ialah negatif 3. Seterusnya, para pelajar boleh menggantikan W sama dengan negatif 3 dalam 1. Ya, dalam 1. Kenapa tak ganti dalam 3? Ya. Jangan ganti, disarankan. Ya, jangan ganti dalam 3 kerana kita bimbang, takut bila kamu lakukan pendaraban di sini salah. Ya, bila salah sini jadi salah jugalah. Ya. Okey, jadi W sama dengan negatif 3 ganti dalam 1. Jadi 2K tambah 9. Daripada mana 9 ini? Iaitu 3 negatif 3 ni. 3 darab dengan negatif 3. Jadi positif 9 sama dengan 10. 2K sama dengan 10 tolak 9. Jadi 1. Okey, 10 tolak 9 jadi 1. K sama dengan 1/2. K sama dengan 1/2. Jadi di sini pelajar akan diberi markah. Ya. Di situ apabila mendarat. Ya, mendarat 2. Ya, mendarat 2. Okey, lagi satu markah 7W sama dengan negatif 21. Dan satu markah lagi untuk W sama dengan negatif 3. Okey, seterusnya markah yang terakhir ialah K sama dengan 1/2. Okey, pelajar kena tengok betul-betul ya. Common error ni maksud dia kesalahan biasa para pelajar. Kesalahan biasa calon-calon yang menduduki SPM, iaitu dia silap di sini. Maksud dia W tolak 6. Jadi dia kata negatif 5. Yang ni dia berkira 20 tolak 1. Jadi 19. Ya, maka ini akan memberikan jawapan yang salah. Okey, seterusnya pelajar kaedah lain ya untuk kita menggunakan, untuk kita mengira persamaan linear serentak ini. Kaedah lain iaitu kaedah penggantian ataupun substitution method. 2K tolak 3W sama dengan 10. 4K tambah W sama dengan negatif 1. Ya, jadi ini ialah persamaan 1, persamaan 2. Di mana kita nak jadikan dia perkara yang tinggal 1 inilah yang senang. Jadi
Okey, daripada 2, from 2 ni daripada 2 ini, W sama dengan negatif 1 tolak 4. Daripada mana dia datang ni? Ya, kita ubahkan 4 di sini ya. Maksudnya kita hapuskan 4 di sini. W tolak 4 tambah 4. Jadi kita pun belah sini kita negatif 1 tolak 4K. Boleh ya? Maka kita gantikan persamaan ni dalam 1. Macam mana kita nak ganti? Okey, tengok. W nilai dia negatif 1 tolak 4K. Cikgu gantikan dengan yang berwarna merah. Okey, dapat ya warna merah ni cikgu gantikan nilai bagi W. Okey, bila kamu darab 2K, negatif 3 darab negatif 1, dia akan jadi positif 3. Dan 3 kali negatif 4, ya, negatif 3 darab negatif 4 di sini, maka dia jadi 12K. 2K tambah 3 tambah 12K sama dengan 10. Okey, jadi kita permudahkan. 2K tambah 12K. Okey, kita panggil like terms, ya, sebutan serupa. Jadi sebutan serupa. K dengan K. Jadi 2 tambah 12 jadi 14K. Sama dengan 10 tolak 3. Jadi 7. Ya. Okey. Maka K ialah 1/2, iaitu 7/14. Ya, 7/14 ialah 1/2. Okey, seterusnya kita gantikan nilai W ni ialah negatif 1 tolak 2. Mana datangnya tolak 2? Iaitu 4 kali dengan 1/2. 4 kali 1/2 jadi 2 lah. Jadi negatif 1 tolak 2 sama dengan negatif 3. Okey. Okay, kalau para pelajar telah belajar tajuk matriks, ya, pelajar juga boleh menggunakan kaedah matriks, ya. Kaedah matriks macam ni, tulis dalam persamaan matrik, seterusnya selesaikan dengan kaedah matriks, maka pelajar akan mendapat jawapan yang samalah. K sama dengan negatif 1, K sama dengan 1/2, W sama dengan negatif 3. Okey. Ya. Pelajar kena ingat dari tadi cikgu dah tunjukkan apabila pelajar berjaya menjadikan W atau apa-apa yang di sini sebagai perkara rumus ataupun mendarab dengan 2 ke 3 ke menukar yang ini, ya, maka akan dapat 1 markah. Seterusnya dapat 14K ni dapat lagi 1 markah dan K 1/2 dapat 1 markah dan untuk 1 markah lagi untuk nilai W. Ya. Begitu juga dengan persamaan matriks, ya. Matriks cikgu tak berapa nak tekankan hari ini, ya, sebab dia ada tajuk yang lain. Okey. Okey, seterusnya kita tengok hitungkan nilai X dan Y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. 2X tolak 3Y sama dengan 4 dan X tambah Y sama dengan 7. Jadi cikgu tulis macam ni, 2X tolak 3Y sama dengan 4, X tambah Y sama dengan 7. Okey, boleh? Ingat tadi kalau kita nak buat kaedah penghapusan, para pelajar kena darab. Katalah nak hapus X ini. Jadi kalau nak hapus X, maka yang ni kena jadi 2. Jadi kalau nak jadi 2, yang ini kena darab dengan 2. Jadi X darab 2, Y pun darab dengan 2, 7 pun kena darab dengan 2. Maka jadilah 2X tambah 2Y sama dengan 14. Jadi, pelajar hapuskan nilai X. Ya. Okey, 2X habislah. 2 tolak 2. Ini sama jantina. Ataupun kita panggil sebutan dia sama lah, sama. Jadi kita tolak. 2 tolak 2, kosong. 2X tolak 2X pun kosong. Ya. Jadi kita tolak. Negatif 3 tolak 2Y. Maka dia jadi negatif 5Y. 4 tolak 14. Maka dia jadi 10. Negatif 10. Maka Y sama dengan 2. Iaitu negatif 10 per negatif 5.
Okey, seterusnya. Okey, pelajar akan cari nilai. Ambil yang mudah yang tadi ni daripada yang asal ini ya. X tambah Y sama dengan 7. Jadi X tambah Y ni gantikan dengan 2. Jadi Y gantikan dengan 2. Jadi X tambah 2 sama dengan 7. Maka X ialah 7 tolak 2 sama dengan 5. Ataupun kita kata berapa tambah 2 jadi 7. Jadi 5 lah. 5 tambah 2 jadi 7. Jadi X ialah 5. Okey, pelajar akan diberi 1 markah di situ dan 1 markah untuk jawapan Y dan 1 markah untuk jawapan X. Cikgu rasalah kalau pelajar betul-betul tengoklah hari ni, ya, malam ni, mesti pelajar dah dapat buat dah soalan ini dengan jayanya. Ya. Jadi, sila duduk, jangan lari. Ya. Okey, Rajah menunjukkan sebuah basikal dan sebuah basikal roda 3. Okey, cuba tengok. Itu ialah basikal dan yang satu lagi ialah basikal roda 3. Okey, cerita dia ada kat bawah. Hitung bilangan basikal dan bilangan basikal roda 3 jika terdapat 64 pedal dan 74 tayar. Okey, tayar dia ada 74. Pedal dia ada 64. Kita nak cerita tentang basikal dan basikal roda 3. Okey, kita tak tahu ni berapa, ni berapa. Jadi kita boleh letakkan, letakkanlah apa ni abjad, apa yang kita nak letakkan, ya. Huruf algebra apa yang kita nak letak. Okey, jadi cikgu suka menggunakan X dan Y untuk basikal roda 3. Okey. Para pelajar yang dikasihi sekalian, mari kita mengira berapakah bilangan basikal ini, ya. Okey, sekarang kita ambil satu-satu. Sekarang kita cerita pasal pedal. Jadi pedal, cuba tengok basikal ni ada berapa pedal dia. Tu pedal tu tempat kayuh tu. Pengayuh. Ya, orang Perlis kata pengayuh. Jadi di sini pengayuh. Basikal pun ada 2. Tricycle pun, basikal roda 3 pun ada 2 juga. Jadi kita tulis 2X tambah 2Y sama dengan 64. Okey. Untuk pengetahuan pelajar juga, ini ialah soalan tahun 2017 dan mulai tahun ini pelajar tidak dibenarkan menggunakan kaedah matriks, ya. Okey. Seterusnya kita cerita tentang tayar ataupun roda, ya. Jadi cuba tengok basikal ada berapa roda dia? Ada 1, ada 2. Okey, sementara basikal roda 3 ada 1, ada 2, ada 3. 3 tayar dia. Ya. Jadi kita tengok bagaimana nak selesaikan, nak tulis dulu persamaan linear dia. 2X tambah 3Y sama dengan 74. Okey. Apabila pelajar telah mendapat persamaan linear serentak itu, pelajar boleh dah menekan kalkulator untuk mendapat jawapan, ya. Okey, seterusnya. Okey, 2X tambah 2Y, 2X tambah 3Y sama dengan 74. Ya. Jadi kalau kita tengok, ya, ramai juga pelajar yang tidak boleh menjawab soalan ni, tidak boleh membentuk persamaan linear serentak. Jadi menyebabkan mereka tidak boleh menjawab soalan ini, ya. Jadi para pelajar tengok lagi elok-elok, ya. Yang ni terus dah boleh selesaikan. 2 tolak 2, ya. 2 tolak 2 maka jadi kosong. 2 tambah 3 menjadi dia tolak, ya. 2 tolak 2 kosong. 2 tolak 3 negatif Y. 64 tolak 74 jadi 10, negatif 10 dan Y jadi 10. Ya, negatif Y 10 jadi negatif 10 per negatif 1, maka dia jadi 10. Okey, baik. Seterusnya, okey, untuk mengira X ataupun kita nak mengira basikal Y ni ialah roda 3 ni. Dah dapat jawapan. 10.
Okey, sekarang kita gantikan 2x tambah 2y sama dengan 64. 2x tambah 2 gantikan di tempat y iaitu 10 sama dengan 64. Maka 2x ialah 44. Jadi 1x 44 bahagi 2, maka dia menjadi 22. Boleh ya? Okey. Jadi di situ pelajar akan dapat markah, ya. Di situ juga pelajar dapat satu persamaan linear, pelajar mendapat satu markah dan satu markah. Seterusnya y sama dengan negatif y sama dengan negatif 10, satu markah. Y sama dengan 10, satu lagi markah. Dan x sama dengan 22 ialah satu markah. Jadi banyak markah dia ya, 5. Jadi untuk soalan penyelesaian masalah dalam persamaan linear serentak, pelajar mesti boleh menulis persamaan linear dengan betul, ya. Okey. Sekarang ini soalan harga bagi 1 kilogram durian dan 1 kilogram nangka ialah RM11. Okey, 1 kilo durian dan 1 kilo nangka. Beza harga antara 3 kilogram durian dan 1 kilogram nangka ialah 5. Berapakah harga dalam ringgit Malaysia bagi 1 kilogram nangka? Okey. Okey, kita tengok durian. Ada durian dan kita tengok ada nangka. Jadi kita nak apa ya abjad kita nak letak? Kita boleh guna sebarang abjad, ya. Saya galakkan anda menulis huruf di atas nama buah tu, buah durian dengan buah nangka. Okey, contohnya kita kata, okey, 1D, 1 durian, senanglah. 1D, D tu untuk durian, dan 1N, N ialah nangka. Jadi 1D tambah 1N sama dengan 11, iaitu 1 kilo durian dan 1 kilogram nangka ialah RM11. Pelajar tulis siap-siap lah. Kena faham ya, sebab tingkatan 3 kita dah diajar macam mana nak menulis persamaan linear serentak. Tingkatan 2 juga kita telah diajar bagaimana nak menulis satu persamaan linear. Beza harga antara. Biasanya beza kita ambil yang besar tolak yang kecil. Beza harga antara 3 kilogram durian dan 1 kilogram nangka ialah RM5. Jadi kita tulis pula persamaan dia, 3 durian tolak 1 nangka sama dengan 5. Ya, kita pada masa ini kita tak perlu menulis unit dia, iaitu unit kilogram dan RM ataupun ringgit Malaysia, tak perlu tulis ya. Okey. Senang kan? Seterusnya daripada persamaan 1. Okey. Senanglah dia bagi dah 1N, ya. Nak bagi mudah. Kalau pelajar nak tulis D tambah N pun tak ada masalah, ya. Ini cikgu nak tunjuk bagi nampak. 1N sama dengan 11 tolak 1D. Ini persamaan yang ketiga. Jadi kita akan ganti persamaan 3 dalam 2. Kita nak ganti. Okay. Jadi kita ganti dalam ni. 3D tolak, ya. 3D tolak 1N. 1N ialah 11 tolak 1D. Sama dengan 5. Jadi kita tidak akan jumpa N dah dalam ni. Semuanya D. Jadi kita jumpa 3D tolak. Ni tolak. Ya. Sini pun tolak juga kan. Jadi 3D maka dia akan jadi 3D tolak 1. 3D tolak negatif 1. Maka jadi 4D. Maka ia jawapannya menjadi 16. Ya. Jadi D ialah 4. Jadi RM4 tu ialah D. Gantikan D sama dengan 4 dalam persamaan 3. Jadi 1N jadi 11 tolak 4 sama dengan 7. Dapatlah nilai dia 7. Jadi harga bagi 1 kilogram nangka ialah RM7 ataupun RM7. Okey, yang ini kaedah penggantian, ya. Jadi cikgu tidak akan tunjuklah kaedah matriks, ya. Nanti kita, sebab kita ada tajuk dalam kaedah matriks lainnya. Okey. Okey. Okey.
Okey, kita tengok dah Husna punya wang saku melebihi Nora. Jika Husna memberi RM20 kepada Nora, wang saku mereka akan sama. Jika Nora memberi Husna RM22, maka wang saku Husna akan bertambah 2 kali ganda daripada wang saku Nora. Berapakah wang saku Husna dan wang saku Nora? Okey, jika Husna memberi 20 kepada Nora, wang saku mereka sama. Okey, kalau dia bagi 20 jadi sama. Jadi kawan ni Husna dia tolak 20, Nora tambah 20. Okey, seterusnya jika Nora memberi Husna RM22, maka wang saku Husna akan bertambah 2 kali ganda daripada wang saku Nora. Okey. Dia dah tambah. Ya, 2. Okey, sekarang jadi apa persamaan ni? Jadi Husna ada berapa? N tambah 40. N 20 ni bawa sini ya, jadi 20 tambah 20 jadi 40. Jadi persamaan 3. Ganti persamaan 3 dalam 2. Okey, jadi N tambah 40 tambah 22 sama dengan 2 N tolak 22. Maka para pelajar akan dapat N nilai dia 106. Gantikan N 106 dalam persamaan 3. Okey, ganti sajalah. Ya, jadi A sama dengan 106 tambah 40. Jadi 146. Jadi inilah markah yang para pelajar akan dapat ya. Jadi, cikgu cepat sikitlah ya. Baik. Seterusnya, apa kesimpulan daripada 2 tajuk tersebut ialah para pelajar kena memahami masalah. Ya, memahami masalah. Maksudnya kita kutip masalah daripada soalan. Dan kita faham betul-betul. Setelah kita faham, kita akan merancang strategi. Apakah strategi yang akan digunakan? Seterusnya, pelajar perlu melaksanakan strategi. Apakah kaedah yang akan digunakan? Seterusnya, para pelajar boleh menyemak jawapan. Ya? Okey. Jadi, kena ingat ya para pelajar, kita mampu berjaya sekalipun tidak ada orang yakin pada kebolehan kita. Tetapi kita tidak akan pernah berjaya jika tidak yakin pada diri sendiri. Cikgu ulang lagi sekali ya. Kita mampu berjaya sekalipun tidak ada orang yakin pada kebolehan kita. Tetapi kita tidak akan pernah berjaya jika kita tidak yakin pada diri sendiri. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Baik. Duduk di rumah, stay at home. Duduk rumah, hapus COVID-19. Thank you frontliners dan #Perlis Mengaji. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.